Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Zafirah binti Muhammad Nur Azam dari kelas Pendidikan Islam 2. Dan dalam video ini insya-Allah saya akan menerangkan berkenaan dengan pengurusan grafik yang telah saya sediakan bagi menyiapkan kerja kursus ADUP 3043 pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. Dalam kerja kursus ini, saya perlu menyiapkan infografik berkenaan dengan bagaimana seorang guru itu menguruskan bilik darjah bagi mewujudkan pembelajaran bermakna. Di sini, saya menggariskan 5 cara bagaimana seseorang guru itu menguruskan bilik darjah bagi mewujudkan pembelajaran bermakna. Jadi, yang pertama ialah guru membina hubungan positif antara guru dan murid. Yang kedua ialah kompetensi pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga ialah persekitaran pembelajaran yang kondusif. Yang keempat ialah mewujudkan peraturan dan rutin bilik darjah. Dan yang kelima ialah mempamerkan peribadi yang berkualiti. Baiklah, kita akan pergi satu persatu bagaimana cara seseorang guru itu menguruskan bilik darjah bagi mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Jadi yang pertama ialah guru perlu membina hubungan positif antara guru dan murid. Dan di sini saya menggariskan 6 cara bagaimana seseorang guru itu mahu membina hubungan positif antara guru dan murid. Yang pertama ialah ingat nama murid dan panggil murid dengan nama masing-masing. Guru perlu menyebut nama murid dengan betul dan elakkan memberi gelaran yang kurang elok. Apabila seorang guru itu mengingati nama seseorang murid, jadi murid itu akan rasa dihargai dan rasa lebih dekat dengan seseorang guru tersebut. Dan di situ kita dapat lihat kesannya apabila seseorang murid itu tidak janggal untuk berkomunikasi dengan guru tersebut kerana telah rapat dengan guru tersebut, kan? Okey, yang seterusnya ialah menyemai semangat cinta terhadap kelas. Boleh membangkitkan motivasi intrinsik kepada mereka untuk datang ke kelas dan membina moto untuk melambangkan semangat ahli kelas. Jadi, sebagai guru kelas dalam kelas tersebut, jadi guru tersebut berperanlah untuk membina moto kepada ahli kelas supaya mereka lebih bersemangat untuk datang ke kelas. Sebagai contoh, kami datang dengan harapan. Jadi apabila murid itu datang ke kelas dengan membawa moto kami datang dengan harapan, jadi mereka akan lebih bersemangatlah untuk datang ke kelas kerana mereka pergi ke kelas tu bukannya saja-saja tapi untuk menerima ilmu dan menjadi harapan kepada keluarga dan negara, insya-Allah. Dan yang seterusnya ialah agihkan tanggungjawab bersama. Melibatkan murid dalam membuat keputusan bersama-sama, membina peraturan kelas bersama-sama. Jadi sebagai seorang guru kelas, apabila seseorang guru kelas itu mahu menetapkan peraturan kelas di dalam kelas, kan? Jadi guru itu tidak boleh membuat peraturan kelas sewenang-wenangnya, tetapi perlulah berbincang dengan anak murid di dalam kelas tersebut. Jadi mereka akan berasa mereka ni ada dan guru notis dia punya keberadaan di dalam kelas. Guru menyedari bahawa mereka ada di dalam kelas. Yang seterusnya ialah tetapkan jangkaan yang realistik. Membuat jangkaan yang realistik dan adil kepada pelajar. Guru tidak boleh menetapkan kemahiran murid yang belum dikuasai. Sebagai contoh, apabila seorang guru yang mengajar pelajar darjah 1. Okey, dalam darjah kalau pelajar darjah 1 tu dia pun tak belajar lagi berkenaan dengan darab, bahagi dan sebagainya. Jadi guru tidak bolehlah meletakkan jangkaan yang belum realistik bagi pelajar darjah 1. Okey, yang seterusnya ialah tunjukkan keprihatinan. Guru mengambil berat dan prihatin akan keperluan murid dan mengelakkan bersikap berat sebelah terhadap murid. Jadi seseorang guru itu perlulah bersikap adil kepada para pelajar dan mengambil prihatin kepada para pelajar dengan adil supaya mereka
lebih rasa dekat dengan guru masing-masing. Dan yang seterusnya ialah unsur kecintaan dalam komunikasi. Jadi unsur kecintaan yang disertakan di dalam komunikasi dan pengajaran seseorang guru itu menyebabkan seseorang guru tu tak terasa janggal dan mengelakkan suasana tegang di dalam kelas. Jadi murid itu tidak rasa bosan dengan pengajaran seseorang guru tersebut. Okey, seterusnya kita lihat cara yang seterusnya. Okey. Persekitaran pembelajaran yang kondusif. Okey, yang pertama ialah guru perlu mengutamakan persekitaran fizikal, iaitu penyusunan fizikal dalam bilik darjah yang merangkumi keselamatan, hubungan sosial, identiti simbolik, perkembangan dan ketenangan stil 1973. Yang kedua ialah persekitaran psikososial, suasana selesa dan mesra, perasaan diterima, sensitif dan peka terhadap individu, suasana yang merancang pembelajaran. Dan yang ketiga ialah peraturan dan rutin dalam bilik darjah. Dan perlu ada peraturanlah di dalam bilik darjah supaya persekitaran pembelajaran yang ada tu kondusif. Okey, peraturan yang pertama sebagai contoh, cara pencegahan terhadap masalah ataupun kejadian yang tidak diingini di dalam bilik darjah. Okay, yang seterusnya iaitu kompetensi pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama ialah guru mengamalkan sikap peka tentang semua tingkah laku di dalam kelas. Yang kedua ialah guru mempunyai pelbagai kemahiran dalam satu masa. Yang ketiga ialah guru berkemahiran mengendalikan aktiviti dengan lancar, yang mana kemahiran ini sangat penting kepada seseorang guru kerana di dalam sekolah, guru berperanan untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti di dalam sekolah. Dan yang keempat, guru menggunakan kemahiran pedagogi untuk penerapan nilai-nilai. Dan di dalam kelas, guru bukan hanya sekadar menceritakan atau mengajar tentang apa yang berada di dalam buku teks, tetapi seseorang guru itu juga perlu menerapkan nilai-nilai di dalam kelas dengan memasukkan menggunakan kemahiran pedagogi yang guru itu ada. Dan yang seterusnya, yang kelima ialah guru berperanan sebagai fasilitator di dalam kelas untuk mendidik pelajar. Jadi kalau kita tengok pembelajaran abad ke-21 ini, guru pembelajaran ini lebih kepada berpusatkan murid. Jadi guru ini berperanan lebih kepada fasilitator untuk menyusun atur aktiviti yang akan dilaksanakan kepada pelajar. Okey, kita lihat cara yang seterusnya, iaitu mempamerkan peribadi yang berkualiti. Jadi di sini saya terapkan 3 ciri guru yang mempunyai peribadi yang berkualiti. Jadi yang pertama ialah guru yang efektif. Jadi seseorang guru yang mempunyai sikap efektif ini mempunyai kualiti peribadi yang membolehkan mereka membina hubungan autentik dengan murid, ibu bapa dan rakan sejawat. Yang kedua ialah guru yang mesra. Jadi apabila guru yang mesra ini, murid akan merasakan diri mereka ini penting dan dihargai oleh guru tersebut kerana guru itu mesra dan tidak sombong dengan pelajar dan tidak memilih kasih antara pelajar mana yang dia suka, mana yang dia tak suka. Okey, yang ketiga ialah guru yang bersemangat. Dan guru yang bersemangat ini mampu memotivasikan muridnya kerana keinginan beliau untuk mengajar akan dirasai oleh murid tersebut.
Okey, dan guru yang mempunyai kepercayaan tinggi terhadap keupayaannya untuk berjaya dalam tugasnya akan bertanggungjawab terhadap kejayaan serta kegagalan dalam pengajaran beliau. V. Lee 2000. Okey. Seterusnya, kita lihat cara yang seterusnya iaitu cara yang terakhir iaitu mewujudkan peraturan rutin dalam bilik darjah. Okay, yang pertama ialah ayat peraturan mesti ringkas dan jelas, jadi murid akan mudah memahami peraturan yang sedia ada. Yang kedua ialah peraturan yang dibentuk bermakna dan dipersetujui oleh murid di dalam kelas supaya lebih berkesan. Seperti mana yang telah saya katakan sebelum ini, peraturan perlu bincang dengan para pelajar supaya mereka berada dan mereka menyedari bahawa mereka itu ada di dalam kelas dan guru tidak meminggirkan keberadaan mereka di dalam kelas. Okay, yang ketiga ialah hadkan bilangan peraturan. Kalau banyak-banyak peraturan pun tetapi murid itu tidak mengikut pun peraturan tu, jadi tidak bermakna lah peraturan yang telah diadakan. Jadi hadkan bilangan peraturan mungkin 5 sahaja ataupun 6 sudah mencukupi. Okay, yang keempat ialah peraturan bilik darjah selaras dengan peraturan sekolah. Okay, sebagai contoh, murid itu dalam bilik darjah perlu menghormati guru dengan cara diam apabila guru itu sedang berbicara dan boleh berbicara apabila guru itu memberi laluan kepada murid untuk bercakap. Jadi peraturan bilik darjah itu selaraslah dengan peraturan sekolah yang mana menggariskan peraturan supaya murid itu menghormati guru di dalam kelas.